subuh kita dengan baca kitab ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashab rizam syawillahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, itu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat meliputi di atas apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Islam ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati tu imam kita. Mana imam dia? Hilang tak? Ada? Ada. Terusnya tu alhamdulillah, imam memang suka duduk belakang. Dia depan mungkin dia tak masuk. Kalau belakang dia masuk, jauh sikit. Makam dia lain sikit lah. Saja ya mam kan, seusia. Baik. Yang mati Tuan Bilal, terusnya Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita merafakkan tinggi-tinggi puji dan syukur Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah lagi kita dapat bersama pada pagi ini kuliah subuh pagi Sabtu, minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga. Dan pada pagi ini kita sambung pembahasan berkenaan membesarkan rububiyah kan, membesarkan rububiyah dan juga mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, muka surah apa? 301. Baik, insyaallah. Bawah sekali. Okey. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah berkata oleh musannif itulah pengarang kitab, dan telah melimpahkan akan insya-Allah dalam dua negara, itu dalam dunia dan akhirat. Antara hikmah Allah Azza wa Jalla ialah ia menzahirkan keagungan rububiyahnya melalui penguasaannya ke atas manusia dengan sifat-sifat ubudiyah. Ini antara hikmah Allah Ta'ala ialah menzahirkan keagungan rububiyah. Rububiyah mana ketuhanan lah. Rububiyah, uluhiyah kan. Kalau mengaji buat tauhid jumpa dah tu uluhiyah, rububiyah. Baik. Melalui penguasaannya Allah
ke atas manusia dengan sifat-sifat ubudiyah, pengabdian diri. Ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah anda melihat manusia terikat dengan undang-undang alam dan sesekali dia tak mampu keluar daripada ikatan undang-undang tersebut? Betul lah. Kita tak boleh lari daripada undang-undang alam. Apa aturan alam? Hidup, mati, kan? Bahagia, sengsara, kemalangan, tak kemalangan. Jadi undang-undang alam ni kita tak pernah terlepas. Lagi mana kita berada di alam ini, apalagi alam dunia ni, memang kita terpaksa lah ikut undang-undang alam ini. Tapi walaupun undang-undang alam sebenarnya itu semua adalah peraturan Allah Ta'ala juga. Zahiriat memang kita nampak undang-undang alam. Bencana, malapetaka, musibah, kemarau yang panjang, tsunami dan sebagainya, kan? Itu undang-undang alam. Hujan tak hujan, dan kita tak mampu keluar daripada undang-undang alam tersebut selagi mana kita berada dalam muka Allah Ta'ala. Inilah besoknya. Begitu juga Allah Ta'ala menzahirkan keagungan rububiyahnya melalui taklif yang ditaklifkan kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala menzahirkan juga keagungan rububiyah, ketuhanannya kepada kita melalui segala hukum hakam yang ditaklif pada kita lah. Benda yang boleh, halal, haram, makruh, mubah dan sebagainya. Nak tak nak kita mesti buat. Bila kita buat, insya-Allah kita akan sentiasa terpelihara daripada bencana, musibah dan sebagainya. Dia menghisap dan mengazab mereka sekiranya mereka tidak melaksanakan taklif tersebut. Solat tak dibuat, akan diazab lah. Puasa tak dilakukan di bulan Ramadan, maka diazab Allah Ta'ala satu hari nantilah. Itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa buat taat, aku akan berikan pahala, berikan syurga. Yang melakukan maksiat, aku akan azab dia, seksa dia. Apalagi kalau dosa-dosa yang besar, contohnya menyekutukan Allah, derhaka kepada bapa, membunuh tanpa hak, memutuskan silaturahim, ni kan. Kemudian semua silaturahim ni agak longgar sikit lah. Azab itu berbanding dengan orang yang membunuh, memfitnah, berzina, mencuri, merompak dan sebagainya, mengambil barang orang lain tanpa hak. Ini semua benda yang akan diazab Allah Ta'ala mengikut pada janji Allah lah. Baik. Kemudian Syekh Ibn Athaillah menyatakan, yang bawah tu kita dah baca itu, tak kan? Khususiah mana kelebihan lah. Mana khususiah? Kalau lihat pada matan dia punya kata-kata hikmah tu, subhana man satara sirral khususiyati bi zuhuril basyariyati wa zahara bi azmatil rububiyyati bi izharil rububiyyati. Subhana man, maha suci Allah. Man ni kembali pada Allah lah. Maha suci Allah. Satara sirral khususiyati, yang telah menutup rahsia khususiyah bizuhuril basyariyati, dengan menzahirkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada manusia. Wa zahara bi azamatil rububiyyati, dan Allah Ta'ala menzahirkan keagungan rububiyah dia bizharil rububiyyati, dengan memperlihatkan tanda-tanda ubudiyah, penghambaan diri, hamba tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Syekh Ibn Athaillah menyatakan, sama juga yang belakang tu. Kemudian apakah hubungan antara kata-kata hikmah ini dengan kata-kata hikmah yang pertama yang terdapat dalam pasal ini? Mana kata-kata hikmah pertama terdapat dalam pasal ini? La yakhafu alaika an talbisal turuq alaika wa inna ma yakhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. La yakhafu alaika, tidaklah dibimbangkan atas anda kalau jalan ibadah yang tidak jelas bagi anda. Tetapi yang dibimbangkan ialah jika anda dikuasai oleh hawa nafsu. Kata musannif,
la yakhafu alaika an talbisa turuk alaika. Tidak ditakuti atas engkau itu bahawa kalau seandainya jalan ibadah itu tak berapa jelas lah. Contoh jalan ibadah tu tak berapa jelas. Ni masalah ni tak berapa jelas lah ustaz, boleh tak jelaskan? Okey, sebab daripada kita kadang-kadang tak jelas sesuatu jalan ibadah. Macam mana nak laksanakan, macam mana nak buat ibadah tu kadang tak jelas. Bila tak jelas, biasanya kita tanya dengan para ahli ulama lah, orang-orang yang bijak pandai dalam agama. Tetapi kata musannif, yang aku takut wa inna ma yakhafu alayka min ghalabatil hawa alayka. Tetapi aku bimbang atas kamu ni semua, kan? Ialah kamu dikuasai oleh hawa nafsu dalam bab ibadah ataupun apa sajalah bab dunia dan sebagainya. Itu yang aku takut tu. Kamu buat sesuatu tu bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Nakkan perhatian daripada orang lain dan sebagainya. Itu yang aku takut, kata musannif. Innama yakhafu alayka min ghabatil hawa alayka. Hanya sahaja yang ditakuti atas engkau iaitulah daripada dikuasai hawa nafsu atas engkau dalam konteks kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggilah dia punya kata-kata hikmah ni tuan. Dalam sangatlah kata-katanya. Itu sebabnya kita kena fikir panjang kan terhadap ibadah yang kita buat itu. Jangan ada dikuasai oleh perasaan riak, perasaan menunjuk pada orang lain, kan? Dan sebagainya. Baik. Hubungan antara keduanya ialah Allah Ta'ala mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dapat dilihat melalui dua noktah ini, iaitu setelah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari menceritakan kepada kita tentang hawa nafsu yang dibimbangi manusia tak ikut dengan godaannya. Beliau menjelaskan pula tentang perkara yang paling buruk sekali yang dizahirkan oleh hawa nafsu ialah pendirian manusia terhadap khususiyah dan juga ubudiyah tadi. Ini antara sifat-sifat buruk lah yang dizahirkan oleh nafsu itu ialah dalam konteks orang kata khususiyah. Khususiyah ni kelebihan-kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi kepada mana-mana individu yang Allah Ta'ala kenaki. Hatta di karangan orang kata wali-wali Allah Ta'ala pun ialah mereka ada karamah lah. Karamah ni termasuk khususiyah lah. Nabi pun ada khususiyah. Kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi kan, contohnya mukjizat yang ada kepada para Nabi dan Rasul, itu bukan khususiyah. Tetapi Nabi pangkatnya lain. Wali Allah ada khususiyah. Wali pun walaupun dia taraf wali pun tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan juga. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan di depan lah insya-Allah. Apalagi kalau kita ni manusia biasa. Di kalangan kita ni ada khususiyah tertentu. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada kita. Kelebihan tertentu lah, khususiyah ni kelebihan tertentu lah Allah Ta'ala bagi pada kita. Tetapi kelebihan itu kadang-kadang menyebabkan orang itu jadi riak, jadi sombong, jadi ego. Itu sebabnya kita kena jaga hati kita. Baik. Kemudian makam ubudiyah termasuklah dalamnya ialah ibadah hati, akal ruh dan juga jasad. Ini makam ubudiyah. Mana menjaga hati, menjaga akal, menjaga ruh, menjaga jasad kita daripada melakukan keji dan munkar. Manusia tidak keluar daripada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah dan pelaksanaan terhadap hak khususiyah kecuali disebabkan oleh angkara nafsu. Dia tak boleh terkeluar, kita tak boleh keluar ni dalam bab ubudiyah ni, dalam bab orang kata khususiyah. Kita tak pernah terlepas daripada nafsu ni dan juga syaitan yang suka mengganggu kita lah. Dalam konteks ibadah pun, kita semayang pun syaitan bukan nak ganggu juga. Dalam bab kita bersedekah pun kadang syaitan ganggu tak. Bila kita bersedekah, dalam konteks kita mengerjakan haji, umrah pun kadang-kadang syaitan ganggu kita juga. Dia memang tak pernah larilah syaitan ni. Kerja dia memang kerja itu, tugas dia itu. Selagi mana nyawa manusia itu berada dalam badannya, selagi mana dia tak meninggal dunia, selagi itulah syaitan, hawa nafsu akan sentiasa mengacau kita. Banyak khususiyah lain pada manusia, tetapi malangnya mereka tidak berinteraksi dengannya mengikut yang dikenaki oleh syarak.
Misalnya sebagaimana dilakukan oleh orang musyrikin Quraisy, dia kata. Apa kata-kata orang musyrikin Quraisy kenaan dengan berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dia kata, qad na'lamu annahu la yahzunuka allazi yaqulu fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayatillah yajhadun. Allah Ta'ala merakam dalam Quran tentang PN dan sikap orang-orang Quraisy inilah. Dia kata, qad na'lamu, sungguh kami telah tahu, annahu, bahawa sesungguhnya, la yahzunaka allazina yaqulu, sungguhnya ia akan berduka cita atas engkau. Janganlah kamu berduka cita atas engkau tu di atas apa yang mereka katakan. Apa yang mereka katakan, fa innahum, maka sungguhnya mereka, la yukazzibunaka, mereka itu tidak mendustakan kau, walakin zalimina bi ayatillah yashhadun, tetapi orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah Ta'ala itu, mereka itu mempunyai sifat ingkar ataupun degil terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Zahiriyat memanglah kita nampak, kita tahu bahawa orang Quraisy ini mendustakan baginda Rasulullah SAW. Tetapi hakikatnya mereka itu bukan mendustakan Nabi, tetapi mendustakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana yang menurunkan perintah siapa? Allah menurunkan perintah kepada kafir Quraisy supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahiriat kita nampak mereka menentang Nabi, tapi sebenarnya mereka bukan menentang Nabi, mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Gitu. Lihat terjemahan tu. Sesungguhnya kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau, wahai Rasulullah, berduka cita. Kerana mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh kedegilan mereka semata-mata. Faham tak? Zahirnya kita dapat menentang Nabi mereka itu, tapi tidak, mereka menentang Allah. Betul juga. Segala hukum makam yang telah pun diperintahkan melalui lisan para ulama, melalui kalam ulama, disampaikan kepada umat Rasulullah SAW ini, pada manusia. Zahiriatnya kalau orang itu tidak mau mendengar kata ulama, mereka bukan menentang ulama itu, tetapi mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama hanya menyatakan hukum aja, menyampaikan hukum begini-begini berdasarkan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang awam tidak mau mengikut ulama, menentang ulama. Kan? Sebenarnya mereka bukan menentang ulama, mereka menentang Allah Ta'ala itu sendiri. Faham kan? Baik, seterusnya, sebagaimana perkara ini berlaku kepada para rasul, ia juga berlaku kepada mereka yang bukan setaraf dengan rasul. Cuma kadang-kadangnya sahaja yang berbeza-beza. Kadang-kadang anda mengetahui ada seorang yang lebih sesuai berbanding dengan anda, untuk berdepan dengan sesuatu isu, dan di waktu itu sepatutnya anda menyerahkan kepadanya untuk berdepan dengan isu tersebut. Ada masa kita boleh berhadapan dengan satu isu dan kita boleh menjawab dengan mudah. Ada masa kita tak boleh, kita tak layak untuk berhadapan dengan isu itu. Jadi bagilah orang lain yang boleh menjawab isu tersebut, apalagi dalam masalah agama. Tetap fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang alim ulama, kalau kamu tak tahu. Dalam bab dunia betul juga. Kalau kita tak tahu, jangan jawab. Kalau kita jawab, maka kita dianggap seperti orang bodoh. Betul tak? Kalau kamu bercakap, kamu dianggap seperti orang bodoh. So jangan bercakap. Kalau kita tak faham satu isu, jangan cakap. Bagi orang yang faham, yang expert dalam bidang itu. Apalagi dalam konteks agama kan, kita tak tahu tentang hukum makam itu, jangan jawab. Kata je lah, nantilah bertanya pada orang yang alim, yang lebih tahu daripada aku. Ataupun paling mudah jawab. Jawab aja.
Wallahu a'lam bissawab. Allah Taala yang lebih tahu. Masya-Allah tuan. Baik. Ulang balik. Kadang-kadang anda mengetahui ada seseorang yang lebih sesuai berbanding dengan anda untuk berdepan dengan sesuatu isu ataupun masalah. Apalagi dalam bidang agama kan. Di waktu itu sepatutnya anda menyerahkan untuk orang lain berdepan dengan isu tersebut. Itu serah pada orang yang lebih layak. Siapa yang boleh layak untuk menjawab isu itu, dia ada jawab. Kita tak tahu apa-apa isu itu, jangan jawab. Kalau jawab kan takut salah. Ataupun kita dianggap seperti orang bodoh. Lebih baik diam. Dia diam tu orang nampak kita cerdik. Baik. Yang penting tidak zahir pada dirinya tanda-tanda mengikut hawa nafsu, seperti pendiriannya tentang khususiyah dan juga ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi bila kita tidak menzahirkan satu isu, kita tak menjawab sesuatu isu, so nampaklah tanda kita tidak mengikut hawa nafsu. Dan kita lebih bersifat merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat melihat hubung kait dengan kata-kata kemah di atas tadi. Masya-Allah. Baik, kemudian Syekh Abdul Atailah menyatakan lagi, la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlibika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlibika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Adab. Maksudnya, jangan kamu menuntut kepada Tuhan ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tertangguhnya hasil permohonan anda. Bi ta'akhuri matlib. Jangan kamu menuntut kepada Tuhan kamu disebabkan oleh lambatnya hasilnya permohonan kita. Mana permohonan kita lambat, Allah Ta'ala terima. Rajin berdoa pada Allah tapi tak diperkenankan Allah Ta'ala. So jangan kita menuntut pada Allah sebabkan kata lambat doa tadi diterima Allah Ta'ala. Ataupun jangan orang kata mengungkitlah macam tu. Jangan mengungkit, jangan ada rasa tak puas hati dan sebagainya. Kalau Allah Ta'ala lambat memperkenankan apa-apa saja permintaan kita. Walakin talib nafsaka, tetapi tuntutlah kepada diri kamu sendiri lantaran kurangnya adab anda kepada Allah. Sebabkan kita kurang adab kita kurang, banyak sangka buruk pada Allah, maka akhirnya itulah sepatutnya kita kena check and balance lah pada diri kita. Tengoklah kita balik, apa kelemahan kita. Jangan salahkan Allah. Banyak kalau misalnya menyalahkan Allah Ta'ala. Dia tak salahkan diri dia sendiri. Patut ceklah diri sendiri, apa kelemahan kita, apa adab kita yang kurang pada Allah. Kadang ada adab kita pada Allah, buruk sangka banyak pada Allah. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan doa kita? Baik, seterusnya sambung lagi. Dalam kebanyakan keadaan manusia menuntut haknya tetapi lupa kepada kewajipan-kewajipannya. Ini boleh dikatakan titik persamaan yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ini sebenarnya penyakit yang berbahaya yang menimpa mana-mana bangsa, masyarakat dan juga individu. Pada asalnya tuan-tuan, manusia perlu muhasabah diri tentang kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan. Kemudian barulah menuntut akan hak-haknya. Betul tak? So kita tengok kewajipan dulu. Apa kewajipan kita? Ada tak kita tunaikan kewajipan itu? Solat, puasa, zakat, belajar, menuntut ilmu dan sebagainya kan? Amalan ma'ruf nahi munkar. Ada tak kita tunaikan kewajipan itu? Ada tak? Tak ada. So kalau tak ada, jangan pertikaikan Allah, kata Allah. Jangan pertikaikan aku. Kalau aku lambat memperkenankan doa kamu. Tunai dulu apa yang aku suruh. Mana yang aku tegah tu tinggalkan, kata Allah. Dah kamu tunaikan dan kamu tak buat benda yang aku suruh, yang aku tak benarkan, barulah patut aku komplain dengan aku, kata Allah. Bolehlah komplain kalau aku lambat tunaikan. Ini banyak benda yang tak buat, ni dah komplain sana. Betul tak? Banyak kena gitu tu.
Sama lah seperti orang menuntut gaji tanpa kerja. Dia tuntut gaji tapi kerja tak buat. Bila cukup bulan komplain gaji tak masuk, ataupun gaji tak masuk, ataupun gaji potong separuh. Kenapa gaji aku dapat separuh je? Dan macam cerita Beramli dengan kata Ibrahim Pendek lah. Kan Ibrahim Pendek mempertikalkan gaji dia kena potong. Kan kita apa tu yang pelamun tu lah, Alibaba kan, Alibaba macam lempuk tu tak. Itulah. Kan dia tuntut gaji tu, yang lain tu dia tak ada potongan. Yang Ibrahim Pendek ni banyak potong sana potong sini dan sebagainya. Ya, dia dapat separuh daripada gaji dia je. Nampak? Walaupun dia buat kerja tu buat mencuri tetap buat juga. Tapi ada ambil potongan. Ataupun contoh memang tak kerja pun, datang ke pejabat contohnya makan tidur je, buat kerja tak siap, cukup bulan tutup gaji. Kenapa gaji aku lambat masuk? Disalahkan pula pentadbiran, salah pula kau, disalahkan kata benari kewangan dan sebagainya. Kerja tak buat. Jadi betul juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita tak laksanakan kewajipan kita, jangan mempertikaikan Allah. Jangan salahkan aku. Kalau aku lambat memperkenankan rezeki kau. Kau minta itu, minta ini pada aku, kata Allah. Nak rezeki yang murah, nak harta benda yang banyak, tapi apa yang aku suruh kau tak buat. Apa yang aku tegah kau buat. Faham kan? Kita kembali pada tadi. Pada asalnya manusia perlu bermuhasabah diri tentang kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan, kemudian barulah menuntut hak-haknya. Islam mengajar kita agar tidak mengambil sikap longgar di dalam menuntut hak, sebagaimana juga mengajar kita agar bangkit melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah pun difardukan Allah Ta'ala pada diri kita. Tak? Mana kewajipan tu kena laksanakan dulu. Bukan sana je, buat dengan sebaik yang boleh kita buat. Ma amartukum fasfa'tu minhu mastata'tum wa ma nahakum anhu pantahu, kata Rasulullah SAW. Apa saja yang aku perintah pada kamu, kamu buatlah yang sebaik mungkin yang boleh kamu lakukan. Dan apa saja yang aku tegah pada kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian Islam juga menjelaskan pada kita agar menunaikan kewajipan-kewajipan dan mengambil sikap longgar dalam perkara yang menyentuh tentang hak-hak peribadi. Berhubung dengan hak-hak umum, Islam mengajarkan adab kepada orang Islam dan tidak mengambil sikap longgar dalam menunaikan adab-adab tadi. Pada so dalam hubungan kita dengan manusia, contoh dia, apa hak kita terhadap manusia, apa tanggungjawab kita pada manusia, so laksanakanlah. Apalagi kalau kita menjadi pemimpin, kita diangkat sebagai pemimpin. Bila dah jadi pemimpin, kenalah jaga orang yang dipimpin. Dah jadi YB contohnya, kenalah jaga orang dalam kawasan dia. Tak? Hak rakyat dia. Ini tidak ditunaikan. Kalau ada dalam qaryah itu, contohnya orang sakit, buat tak tahu je, buat bangang kan. Lantak langkah, kau sakit pergi hospital kata. Cakap macam tu je. Dia tak nak pergi ziarah ke, tengok ke, kan, apakah kekurangan orang itu, kan. Dia ada duit ke tak ada duit, nak pergi hospital. Perbantuan yang betul disalurkan, kena salurkan. Ni buat tak tahu je kan. Jadi macam mana? Maknanya kita tidak menunaikan hak manusia itu tadi, dan juga kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga, pemegang amanah, dan kamu akan dijaga tentang apa yang diamanahkan kepada diri kamu. Baik, antara perkara yang paling bahaya ialah apabila suatu bangsa atau individu tidak menunaikan kewajipan-kewajipan terhadap Allah Ta'ala, jiran, tetangga, warga dan juga masyarakat, tetapi tidak segan menuntut hak pada Allah melalui ucapan ataupun gerak-gerinya. Masya Allah. Mana kewajipan terhadap Allah, kewajipan kepada jiran,
Kewajipan kepada keluarga, masyarakat, pada isteri, anak-anak. Betul tak? Tanggungjawab tu dia tak laksanakan. Tapi duk sibuk, ya kenapalah Allah Ta'ala ni mahalkan rezeki aku ni. Kenapalah susah hidup aku ni. Kenapalah macam-macam lah. Kenapa. Banyak tak apa hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini mana adab kita pada Allah Ta'ala tu kurang lah macam tu. Tu yang doa tu jangan belak Allah Ta'ala terima. Kata-kata tadi, kata-kata ikam tadi, la tutalim rabbaka bi ta'khurin matlubika walakin talib nafsaka bi ta'khurin adabika. Jangan kamu menuntut kepada Tuhan kerana tertangguhnya hasil permohonan kepada anda tadi, tapi tuntutlah anda diri anda sendiri lantaran kurangnya adab anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setengah orang menentang Allah secara senyap-senyap. Masya Allah. Ada yang menentang Allah Ta'ala secara senyap-senyap. Ini bahaya tu kan. Ataupun katanya menentang pemimpin secara senyap-senyap. Ini bahaya juga. Menentang pemimpin senyap-senyap. Ataupun anak menentang ayah secara senyap-senyap. Disebabkan mungkin sesuatu tindakan ayah tadi yang anak tak suka, mengecilkan hati anak tadi, maka akhirnya anak menentang, berdendam dengan ayah ataupun ibu secara senyap-senyap. Ini pun bahaya juga tuan-tuan. Ini barah kan. Barah dalam hati itu. Umpamanya ia menyatakan kenapa Allah Ta'ala tidak memperkenankan tuntutannya dan kenapa Allah tidak mengabulkan segala keinginan dan juga impiannya. Dia kata, kenapalah lambat sangat ni nak perkenankan doa ni? Susah sangat ke Allah Ta'ala nak perkenankan doa? Dengan kata Allah Ta'ala ni apa saja kita doa dia perkenankan. Tapi kenapa lambat sangat ni? Je kan? Dia fikir macam tu. Asyik mempertikaikan aja. Dia tak fikir diri dia sendiri, kelemahan dia, kenapa dia tak buat tu, tak benda sebagainya. Kemudian kadang-kadang muncul pada dirinya penentangan zahir yang mencecah ke tahap kufur pula. Ada masa dia tentang secara zahir, ada masa menentang secara senyap, tentang Allah secara senyap. Ada masa dia menzahirkan pula penentangan tadi, mengucapkan lagi pula perkataan tadi menentang Allah. Di sini Syekh beri amaran, jangan terlalu menumpukan kepada lambatnya Allah Ta'ala memakbulkan segala tuntutan dan impian anda, tetapi fikirlah tentang adab kita kepada Allah. Fikir adab kita ni, kelemahan kita fikirkan. Adakah anda telah melaksanakan ubudiyah kepada Allah ataupun tidak? Inilah yang dimaksudkan dengan kata-kata Syekh Ibnu Athaillah di bawah tadi, ataupun di atas tadi pun samalah. Maknanya kata-kata yang diulang sekali lagi. Ini biasalah dalam kitab ni, kadang-kadang kata tu diulang 2-3 kali. Kenapa dia ulang 2 kali? Mesti ada sebab. Biasanya kalau ulang-ulang tu untuk supaya kita lebih mantap lah. Man takarrara takarrarat. Barang siapa yang berulang-ulang, saya dia dapat. Kalau tak ulang kan tak dapat. Kan? Kerana tahap ingatan masing-masing adalah berbeza-beza. Ada orang sekali saja tengok benda tu dia dah hafal lah. Ada orang tengok berkali-kali baru hafal, ataupun baca berkali-kali baru hafal. Ada orang baca sekali dah hafal. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Ada yang baca berpuluh kali tak hafal. Dah berapa kali dah ni. Contohlah bab jalannya lah, kan? Kadang ikut jalan tu berapa kali dah ikut jalan tu, tak ingat dah dah. Kita dah ajar dah ni, jalannya. Bawa setiap kali bawa tu duduk sebelah dia, kan? Ni jalan tuan, besok jangan sosek. Dia tak ada dah masa tu. Bila tanya kejadian tu, dia bawa dalam seorang kita tu, sosek barik tu, tak jumpa jalan tu dah. Lala ada telefon kita balik, mana jalan ni? Kita pun duduk bengang kan. Berapa kali dah ulang dah tu. Ingatan masing-masing ni kadang-kadang berbeza-beza. Ada orang sekali jalan dia tangkap dah. Ni jalan ni. Okey, settle tak ada masalah. Saya dah tahu dah jalan ni. Betul tak?
Aduh, kadang ya Allah, berkali-kali siap lakarkan tu peta tu untuk dia. Lakarkan peta. Siap bawa kan sendiri jalan tu. Bila ada kejadian, dia bawa sendiri. Tak jumpa jalan dia tu. Masya Allah. Baik, seterusnya. Kemudian dalam kebanyakan Malaysia, okey, dilihat nombor 93 bawah. Nampak tak? Menuntut diri sendiri artinya meneliti kekurangan diri sendiri yang berkaitan dengan adab dengan Tuhan. Di hadapan Allah Ta'ala yang penting ialah adab. Dan adab zahir dan juga adab batin. Adab pun ada dua, tuan-tuan. Adab zahir dan adab batin. Adab yang pertama ialah benar-benar menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan juga anjurannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada antara kita. Adab kita kepada Allah antaranya ialah menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti segala perintah dan anjurannya, serta menyerahkan diri sepenuhnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan bulat-bulat pada Allah lah. Dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ini dikirakan sebagai orang yang ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada penyerahan diri pada kuasa Allah Taala, mana tidak ada adab. Mana kita tak yakin dengan kuasa Allah, pun tak ada adab juga. Tak tunaikan tuntutan pun tak ada adab juga. Sebab benda ni memang dah ada perintah dalam Quran. Sembahyang dah ada perintah dah. Puasa pun dah ada perintah. Amal ma'ruf nahi munkar dah ada perintah. Okey, taat berapa ada perintah. Menunaikan hak, kan, tanggungjawab dah ada perintah. Apa lagi? Semua ada perintah. Menghubungkan silaturahim, jangan putuskan silaturahim pun ada perintahnya. Okey, menuntut ilmu ada perintah. So ada apa saja bentuk perintah kita buat. Berdiri tegak, haram perzinaan jangan buat, kan, memutus rahim jangan buat. Benda-benda yang tak elok lah yang buatlah. Seterusnya, kemudian seterusnya Syekh mengumpulkan kata kimah yang lain pula. Lain pula kata kimahnya. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fi batinin al-istiqlam li qahrihi faqad azama minnata alaika. Faqad azama al-minnata alaika. Maksudnya apabila Allah Ta'ala menjadikan anda mengikut perintah-perintahnya secara zahir dan menurut batin, Allah Ta'ala memberi anda berhati menyerah kepada kekuasaannya. Memberi anda berhati menyerah kepada kekuasaannya. Ini berarti Allah Ta'ala benar-benar mengagungkan anugerahnya kepada anda. Ulang balik. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fi batini al-istislam li qahrihi faqad azama minnah alaika. Apabila Allah Ta'ala menjadikan anda mengikut perintah-perintahnya secara zahir dan menurut batin, Allah Ta'ala memberi anda berhati menyerah kepada kuasaannya. Berhati menyerah kepada kekuasaannya. Ini berarti Allah Ta'ala benar-benar mengagungkan kuasaannya atau anugerahnya kepada anda. Apa maksudnya, tuan? Kuasa nombor 94 bawah tu. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala menghiasi zahir anda kepada takwa. Jadi kalau Allah Ta'ala menghiasi diri kita dengan sifat takwa, iaitu mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya, dan batin anda dengan menyerahkan diri kepada Allah, iaitu tunduk kepada kekuasaan Allah Ta'ala, di samping redha dan bersabar menghadapi segala ujian dan bala pencananya. Ini berarti dia telah memberi satu nikmat yang besar kepada anda. Nampak tak? Ini satu nikmat Allah Ta'ala yang besar pada kita. Maknanya segala kewajipan kita dah buat dah. Sebab ada orang cuba buat kewajipan tapi tak boleh buat. Dia cuba nak buat tapi tak boleh buat. Syaitan dia besar sangat lah mungkin ni. Syaitan duk atas kepala tu besar sangat.
Sampai apa saja dia nak buat baik, maka dihalang oleh syaitan. Maklum dah suka berkawan dengan syaitan. Jadi syaitan pun naik tocang lah. Bila syaitan naik tocang, apa kita nak buat baik pun semua tak dapat. Kan? Benda yang jahat dia cuba hindarkan, tapi buat juga. Dia cuba sedaya payah nak hindarkan, tapi buat juga. Syaitan memang besar lah tu. Jadi kalau seandainya kita boleh melaksanakan tuntutan-tuntutan daripada Allah Ta'ala, dan kita boleh menjauhkan larangan Allah Ta'ala ni, mana ini merupakan satu nikmat yang besar lah. Al-minnah, nikmat yang besar Allah Ta'ala kurniakan pada diri kita. Oleh itu naklah bersyukur selalu kepada Allah, kata musannaf. Baik, tumpuan kepada ubudiyah zahir dan juga batin adalah merupakan darjat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mana-mana hamba lah. Syukurlah kita pada Allah. Banyak orang yang cuba jadi buat baik, tapi tak buat baik juga. Macam tu juga keadaan dia. Kenapa jadi macam tu? Kadang memang lemah iman dia. Ngaji pun tak nak, macam mana nak kuat? Dia punya nak lawan nafsu. Kalau dia gaji mengaji, kan, rajin untuk ilmu, berkawan dengan para ulama, orang yang soleh dan sebagainya, insya-Allah boleh. Dia soleh akan memandu ke dia. Ini berkawan dengan orang yang jahat, campur dengan orang yang tak elok perangai dia. Jadi akhirnya dia pun hanyut lah. So macam mana nak buat baik kalau asyik kata campur dengan orang tak baik? So salah satu daripada cara nak jadi orang yang baik, bercampur dengan orang baik. Campur orang soleh yang solehah. Ni tak nak bercampur. Bergaduh, asyik bergaduh dengan orang ulama, asyik bergaduh dengan orang soleh. Semua tak betul, ni tak betul, dia je yang betul. Jadi syaitan pun duk tocang lah. Naik tocang dia, duk atas kepala dia. Macam tu. Baik, seterusnya kesempurnaan tergambar pada dua noktah, iaitu yang pertama, hendaklah manusia daripada aspek zahirnya mematuhi perintah Allah Ta'ala, manakala segi batinnya menyerah kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Maqdur, Al-Maqdur, Al-Mukhtar. Kita ni daripada segi zahirnya ialah Al-Mukhtar, dari segi batinnya kita adalah Maqdur. Mana Mukhtar? Mana kita diberi pilihan. Dari segi zahirnya kita ini adalah Al-Mukhtar, kita diberi pilihan sama ada nak buat baik ataupun nak buat jahat. Kemudian daripada segi batinnya Al-Maqdur, kita ni dikuasai oleh Allah. Kita terpaksa mengikut qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh lari pada qada dan qadar Allah. Macam tu. Tapi jangan beri alasan untuk buat benda tak elok. Contohnya bab berzina. Kenapa kau berzina? Dari takdirkan azali dia tu. Dari takdirkan dia menyatakan aku pezina, maka aku boleh buat zina. Ni pun tak betul juga konsep dia, cara dia. Dia bagi alasan, dia Allah Ta'ala dah tentukan di azali menyatakan dia ni seorang pezina, maka dia pun sukalah buat zina. Macam tu. Ni pun tak betul cara dia. Ataupun dia tak ada azali menyatakan dia ni adalah pencuri. Maka bila tanya dengan dia, kenapa kau mencuri? Dah Allah Ta'ala tadi aku pencuri, maka aku pun mencuri lah. Dia pun tak faham dalam konteks Allah kata qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana manusia ni zahiriannya adalah mukhtar. Kita diberi pilihan. Kau nak buat baik, kan buat buruk. Tetapi dari sudut batinnya kita adalah makdur. Makdur mana kita dipaksa untuk menentukan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh bagi alasan, kan? Kenapa mencuri, berzina, merompak. Ini merupakan qada dan qadar Allah. Kerana manusia ada usaha. Kalau tidak kan kita dah lari dah tu. Tuing dah lari tu dalam konteks kata usaha tu. Apalagi kalau kita berfaham ahli sunnah wal jamaah. Kita bukannya golongan Mu'tazilah, kita bukannya golongan Qadariyah ataupun Jabariyah. Kalau Qadariyah ni usaha je, tak ada penyerahan ni pada Allah. Kalau orang kata Jabariyah, serah bulat-bulat pada Allah tanpa ada usaha apa-apa. Kita ni duduk tengah-tengah ahli sunnah ni. Usaha tetap ada,
ketentuan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesempurnaan tergambar pada dua noktah, iaitu yang pertama adalah manusia daripada zahirnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala segi batinnya menyerah kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita makdur kan, dipaksa. Macam tu, menentukan ikut qada Allah. Apabila batinnya menyerah kepada kuasa Allah taala, manakala batinnya menyerah pada perintah Allah, itulah dia kesempurnaan pada makam ubudiyah yang jelas bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Itulah yang merupakan martabat yang paling tinggi yang dicapai oleh orang yang siddiqin, orang yang benar kepada Allah. Okey? Jadi kalau kita ikut dia punya tarik tu, jalan tadi, rule tadi, kita ikut kan, rel je dia kita api. Macam kita api kan ada rel kita api kan. Kalau kita ikut rel kita api itu memang habislah. Terkelucih lah ataupun tergelincir lah kereta api tu, gerabak tu. Jadi kita ikutlah dia punya rel kereta api tu. Mana rel kereta apinya, maknanya perintah Allah kena buat, dalam masa yang sama penyerahan diri pada Allah pun kena ada. Kan? Penyerahan pada kuasa Allah pun kena ada. Kerana kita hakikat ni, kita ni hamba kepada Allah. Kena nak tak nak kena ikut juga. Faham kan? Jadi apabila batin menyerah pada kuasa Allah, kalau zahirnya menyerah pada perintah Allah, itulah kesempurnaan pada makam ubudiyah, makam kehambaan yang jelas bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Memang hawa nafsu memang tentang tu. Hawa nafsu kalau boleh dia tak nak kita ikut perintah Allah Taala. Dia nak kalau boleh dia ikut, kita ikut perintah dia. Itu hawa nafsu. Inilah merupakan martabat yang paling tinggi yang dicapai oleh orang yang siddiqin, orang yang tingkat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Sampai situ. Setelah itu Syekh beri peringatan. Wallahu alam. Baik, kemudian kita menjawab tuan rumah ni. Bab salam dah sudah. Bab salam 184. Okey. Azan 2 kali. Betul? Okey. Kita baca ni sikit. Kita menjawab ketuan rumah ni. Qala musannifun Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin. Azan 2 kali pada hari Jumaat. Apakah hukum dia? Apakah hujah dia? Hujah azan Jumaat sebanyak 2 kali. Apakah hujah azan Jumaat sebanyak 2 kali? Jawapannya, pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar azan untuk solat Jumaat hanya sekali saja, iaitu setelah khatib duduk, selepas beri salam dan untuk berkhutbah. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan yang wafat pada tahun 35 Hijrah, beliau menambah satu lagi azan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Dengan itu azan Jumaat menjadi 2 kali. Kemudian Sayyidina Uthman berijtihad begitu kerana beliau melihat orang Islam semakin ramai dan ada di kalangan mereka yang tinggal jauh. So kenapa azan 2 kali? Kerana umat Islam semakin ramai. Okey, hujah pertama. Yang kedua, ramai kalau kita duduk tinggal jauh. Ataupun dalam konteks sekarang ni banyak yang bekerja kan? Banyak bekerja. Kadang-kadang nak mempersiapkan diri, ada yang nak mandi ke, nak istirahat dulu dan sebagainya sebelum hari Jumaat. Jadi itu sebabnya azan itu sebanyak 2 kali. Tujuannya untuk memberitahu mereka bahawa solat akan dilaksanakan. Kemudian walaupun azan tersebut tidak pernah lakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtihad Sayyidina Uthman tidak pernah dibantah oleh para sahabat yang lain. Inilah dikatakan sebagai ijma' sukuti. Istilahnya ijma' sukuti. Mana ijma' dalam konteks seorang bagi fatwa yang lain diam.
Seorang bagi fatwa, lain diam. Ataupun seorang ulama, kalau zaman sekarang ini, seorang ulama bagi fatwa, yang lain tu diam aja. Nanti dikatakan ijma' sukuti. Masing-masing setujulah. Lainlah kalau yang lain tu mungkin ada yang tak setuju. Jika tak setuju, mereka akan bercakap lah kenapa tak setuju. Okey. Biasanya ijma' sukuti ini berlaku apabila salah seorang di kalangan mereka itu seorang yang alim. Alim besar lah. Contohnya ada contoh 10 ulama dalam negara itu. Bila seorang ada di kalangan 10 tu mungkin ada seorang yang paling alim, seorang yang paling alim. Jadi kalau dia beri fatwa aja, yang lain semua diam, tak berani nak menentang. Jadi yang diam itu menunjukkan adalah ijma' sukuti. Ijma' yang mana bangsa diam lah, diam. Sukuti kan diam, sukut diam. Baik, ini berlaku pada Sayyidina Osman lah. Jadi bila Sayyidina Osman bagi fatwa, yang lain dengan para sahabat tu diam. Masa tu bila Osman memerintah, masa tu Umar tak ada dah, kan dah meninggal. Abu Bakar pun dah meninggal, Nabi pun dah meninggal. Ya ada Osman. Ali yang masih ada lagi, dan juga para sahabat yang lain yang masih hidup. Inilah yang dikatakan sebagai ijma' sukuti, iaitu satu kesepakatan daripada para sahabat terhadap hukum dengan cara tidak mengingkarinya. So mereka berdiam diri menunjukkan mereka bersetuju dengan hukum tersebut. Jadi diam itu menunjukkan kepada redha. Sama macam as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Kalau tak setuju, mungkin ada kalangan ulama tadi yang bangkit menentanglah ijma' yang telah pun dikeluarkan tadi. Baik, hadis dalam Sahih Bukhari menjelaskan bahawa an Sahibin qala sami'tu Sahib ibni Yazid yaqul innal azan yaumal jum'ati kana awaluhu hina yajlisu simam yaumal jum'ati 'alal mimbar fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman radhiyallahu taala anhu wa kasaru amara Utsman yaumul jumu'ah bil azan as-salis bihi ala zawra'i fasabbatal amru ala zalika. Fasabbatal amru ala zalika. Daripada Sa'ib berkata, aku mendengar daripada Sa'ib bin Yazid, beliau berkata, sesungguhnya azan pada hari Jumaat pada asalnya pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Osman, dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Tetapi pada masa Khalifah Osman dan kaum muslimin sudah ramai, maka beliau mintakan agar diadakan azan yang ketiga. Azan tersebut dikumandangkan di atas Zawra, nama pasar, maka tetaplah hal tersebut sampai sekarang. Apa kata-kata azan ketiga? Azan ketiga merujuk pada azan yang lakukan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Azan pertama adalah azan setelah khatib naik atas mimbar. Azan kedua adalah iqamah. Mana qamat pun masuk di azan juga lah. Itu jadi 3 tu. Tapi sebenarnya azan tu 2 je lah. Mana sebelum imam naik atas mimbar dan selepas imam naik atas mimbar. Barulah azan tu dilaksanakan. Jadi mana 2 kali lah. Kalau masuk qamat, mana ada dah ketiga pula, 3 pula azan. Tapi sebenarnya dia qamat lah. Itu azan. Kemudian pendapat ulama atas dasar di atas hadis di atas, Syekh Zainuddin Al-Malibari, ni kita pengarang kitab Fathul Mu'in ni. Kitab Fathul Mu'in, dia punya syarah itu Inatul Talibin, I'anatul Talibin, syarah dia. Saya dulu mengaji kitab Inatul Talibin tu, dia 4 jilid. Saya khatam kitab tu dulu ngaji di Aceh tu, kan? 4 jilid tu, tebal-tebal ni ya, kita Arab. 4 jilid habis, alhamdulillah. Fathul Mu'in ni dia punya matan dia. Matan dia Fathul Mu'in. Walaupun matan pun berdengung jugalah mengaji. Matan berdengung juga. Baik, atas dasar di atas, Syekh Zainuddin Al-Malibari dikatakan meninggal pada tahun 975 Hijrah. Dalam kitab Fathul Mu'in muka surat 15,
menyatakan bahawa sunat mengumandangkan azan 2 kali. Pertama sebelum naik ke atas mimbar, yang kedua dilaksanakan setelah khatib di atas mimbar. Yusannu azanis bisubhi wahid qabla al-fajri wa akhara ba'dahu. Fa in iktasara fal awal ba'dahu wa azani li jum'at ahaduhuma ba'da sudil khatib al-mimbar wal akhar allazi qablahu. Disunatkan azan 2 kali untuk solat subuh, iaitu sebelum fajar dan setelahnya. Jika hanya mengumandangkan 1 kali, maka yang utama ialah dilakukan setelah fajar. Dan sunat 2 azan untuk solat Jumaat. Salah satunya khatib naik atas mimbar dan yang lain ialah sebelumnya khatib naik atas mimbar. Sebenarnya azan 2 kali, pada Jumaat dan juga subuh. Tapi di Malaysia ni jaranglah buat azan subuh 2 kali. Tetapi ada tempat-tempat tertentu kadang ada berlaku. Dia azan 2 kali subuh. Kalau di sini ada tak? Tak ada kan? Biasa sekali je lah. Sekali je subuh. Kemudian dalam kitab Al-Mawahid Al-Dunia disebutkan bahawa summa inna fa'ala Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kana ijma'an sukutian li'annahum la yunkirunahu alaihi. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu merupakan ijma' sukuti, kerana para sahabat yang lain duduk diam, tak menentang kata-kata daripada Sayyidina Utsman. So timbul persoalan, apakah perbuatan itu tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya termasuk dalam ikut sunnah Rasulullah SAW kerana mengikut para sahabat. So sama sekali Sayyidina Utsman Ibn Affan juga bermakna mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin alaikum bin nawajid. Atas kamu itu hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang hidup selepas padaku. Adu alaiha bin nawajid. Peganglah teguh-teguh, kuat-kuat, dan gigitlah kamu dengan gigi gerham. Mana gigit kuat-kuatlah, pegang kuat-kuatlah maksudnya tu. Sebenarnya tak salah lah. Banyak juga kadang-kadang sahabat buat, Nabi tak buat pun tapi sahabat ada buat. Tu tak ada masalah lah kalau seandainya Nabi tak buat. Ni kadang-kadang bila Nabi tak buat, sahabat buat, jadi dia menentang. Menentang habis-habisan. Dia kata Nabi tak buat pun, sahabat Umar buat, Osman buat, apa masalah dia? Tahu tak? Sembahyang tarawih jemaah. Nabi ada buat tak sembahyang tarawih berjemaah? Tak ada. Sayyidina Umar pun buat sembahyang tarawih secara berjemaah. Tu tak ada masalah. Kita buatlah sembahyang tarawih secara berjemaah. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekadar tu perbincangan kita, pertemuan kita pada pagi ni, insya-Allah. Akan datang kita sambung lagi lah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Ada persoalan tak? Pertanyaan kalau ada. Tidur ke apa? Di mana? Tidur? Tak. Lelak sekejap. Lelak sekejap. Dongan. Okey. Dongan masuk dan faham tak apa? Faham. Kalau faham tu kira makam tinggi tu. InsyaAllah. Boleh Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna ta'arifin. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la istajaba laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din, Allahumma faqihna bid-din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabil qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.
تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم